المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab tafsir Nurul Ihsan. Mudah-mudahan sama-sama kita peroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ada kitab muka surat 9, baris yang ketiga ayat yang ke-14, muka surat 9 baris yang ketiga ayat yang ke-14. Kita masih lagi bicarakan surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman seterusnya dalam ayat yang ke-14. Allah kata wa iza laqul ladzina amanu. Allah nak menceritakan kepada kita sifat orang-orang munafik atau sifat orang-orang yang kafir. Sifat orang-orang yang bila bersama dengan kita ni dia punya satu akhlak yang kita tengok tuan-tuan kita seronok. Dan bila kita tengok dia, kita percaya dia. Sebab apa? Dari segi kalam dia, dari segi kerja buat dia, makna kata the best. Yang kita anggap dia ni boleh jadi kawan kita tuan-tuan sekalian. Jadi zaman kita ni zaman yang macam tu sekarang ni. Makna kalau orang yang tak berpegang teguh pada agama, kalau orang yang hari ni tuan-tuan dan puan kita cakap dia ni seperti lalang. Makna kata kejap dia kok tu, kejap dia kok ni, maka tuan-tuan sekalian dia akan jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 ni. Iaitu apa kata Allah? Wa iza laqul ladzina amanu. Dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang mukmin. Dia jumpa kita tuan-tuan, dia jumpa kita di masjid, dia jumpa kita di tepi-tepi jalan, dan dia tahu kita ni dengan agama kita ni macam mana. Kita ni jenis orang yang sedikit sebanyak amalan tu kita jagalah. Kita ni dengan orang yang sedikit sebanyak tuan-tuan sekalian, kita ni ada pegangan agama, kita ni cuba untuk nak menghidupkan cara hidup beragama. Jadi tuan-tuan sekalian, orang-orang yang hari ni dia nak jadikan agama kita ni tempat untuk dia nak bersandar seketika, ataupun di ketika dia nak cari kesenangan, sebab agama ni ramai. Terutama sekali terhadap orang-orang yang ahli agama ni, terhadap orang-orang yang beriman, kan? Dia kadang-kadang dia ada masalah, dia pergi ke masjid tuan-tuan sekalian, dia jumpa orang-orang masjid, dia kawan dengan kita tuan-tuan sekalian, dan bila dia kawan dengan kita, dia tunjukkan satu akhlak, yang akhlak dia tu kita pun tertarik tuan-tuan. Kita kata baik sungguh orang ni. Ini tuan-tuan sekalian, orang yang ada keliling kita ni, dan kebanyakannya begitu. Bila mana dia tak berpegang pada agama, ataupun dia jenis-jenis orang yang tak beramal, dia akan hanyut dengan dunia dia, tetapi dia jadikan kita ni kawan yang sementara di ketika dia memerlukan agama, memerlukan orang-orang agama. Maka Allah Subhanahu wa taala kata lagi dalam ayat ni, Allah kata qalu amanna, kata mereka itu kami telah beriman. Dia kata kami ni dah beriman dah. Dia cakap dengan kita orang sekalian, kau tak usah duk bimbang lah. Dia kata aku ni sama macam kau, cuma aku ni kadang-kadang tak sompek nak datang sembahyang jemaah, cuma aku ni kadang tak sompek nak duduk dalam majlis ilmu. Tapi kau jangan bimbang, aku ni macam kau. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman ni zaman yang pasti berlaku, ataupun zaman-zaman fitnah, kan? Zaman yang hari ni orang jadikan agama sekalian kerana kepentingan. Zaman yang hari ini tuan-tuan sekalian, orang bila dia susah dia cari agama, ni zamannya. Itu sebab Nabi SAW bersumpah, kata Nabi, Allahumma la yudrikni zamanun wa la tudriku zamanan. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau hidupkan aku pada suatu zaman ni, dan jangan kau hidupkan juga sahabat-sahabat aku pada suatu zaman ni.
Zaman apa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Nabi tak nak hidup dan Nabi pun tak nak sahabat-sahabat dihidupkan. Zaman apa yang Nabi doa sampai tahap macam tu? Zaman kata Nabi la yutaba'u fihi al-alim, zaman di mana orang-orang alim ni orang tak ikut dah. Jadi tuan-tuan, untuk nak dia ikut orang alim ni jauh sekali. Dia tengok orang alim pun tengok tang jauh tuan-tuan sekalian. Bila dia susah sikit baru dia pergi cari, baru dia pergi masjid, baru dia duduk dalam majlis ilmu, baru dia berlakon dengan orang-orang macam kita tuan-tuan sekalian. Dia menyatakan, kau tengok aku kalau selama ni tak nampak ke masjid bukan apa. Aku ni sibuk sangat, dia kata, dengan macam-macam benda yang aku nak kena buat. Maka tuan-tuan, bila sesuatu yang datang kepada dia dari segi dunia atau tawaran-tawaran kepada dia dari segi kehidupan yang lebih baik lagi dia rasa daripada yang ada kat kita dan sekalian, dia tinggalkan kita. Ni orang-orang yang kita kata orang-orang munafik. Maka kata Allah Ta'ala apa dia? Wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan kepada mereka itu, dia balik kepada ketua-ketua dia yang tak berpegang pada agama ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia ada orang yang dia jadikan idola, ada yang orang dia jadikan sebagai ikutan dia. Bila bersama dengan kita dia bentuk lain, bila bersama dengan orang tu dia bentuk orang tu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa dia? Qalu, kata mereka itu wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan, yakni kepala mereka itu, qalu, kata mereka, inna ma'akum, bahawa kami sebenarnya berserta kamu. Dia kata sebenarnya selama ni kami duduk sama dengan kau, kami pi dengan orang tu, dengan puak tu, kami ni cuma berlakon, kami ni cuma nak tahu rahsia, kami ni nak tengok cara hidup dia macam mana. Lalu kemudian katanya, innama nahnu mustahzi'un, hanya kami berbuat olok-olok sekalian itu dan menzahirkan kepada mereka itu, yakni kepada orang yang beriman itu, seperti kami beriman. Ni tuan-tuan sekalian, dia bercakap dekat golongan-golongan yang memang diikut orang tu. Bila dia tinggalkan kita tuan-tuan, dia dah dapat sedikit sebanyak rahsia daripada kita, dia dapat sedikit sebanyak apa kelemahan kita dan sekalian, kan? Ataupun dia dapat sesuatu daripada kepentingan dunia dia. Dia tinggalkan kita, dia pergi ke kepala dia, bercakap dekat orang-orang dia pula. Dia kata, kami ni sebenarnya dengan kamu sama, cuma kami ni pergi kepada orang-orang yang baik-baik ni, orang-orang yang beriman ni. Kerana apa? Kerana nak cari jalan, kerana kami nak dapat dunia. Maka dunia yang kamu bawa untuk kami ni, kata dia, lebih baik daripada dunia yang dibawa oleh orang-orang yang kami anggap dia ni orang-orang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni sering ditinggalkan. Orang beriman ni tuan-tuan, orang sering ditinggalkan. Dia macam mana baiklah kadang-kadang kawan-kawan tuan-tuan, kita dengan kawan kita, kan? Jadi kita nak ajak kawan kita ni kepada kebaikan. Dia bukan cerita senang. Tuan-tuan dan sekalian, satu kisah lah berlaku 3 tahun lepas, satu hari tuan-tuan sekalian, di kampung Batang Melaka. Di kampung Batang Melaka. Jadi kan benda ni iktibar. Jadi ayah saya ni orang Batang Melaka tuan-tuan sekalian. Saya daripada Kocik sampai Dajah Empik duduk Batang Melaka, sekolah kat situ. Dajah 5 pun pindah dekat kampung mak saya kat Kemencih tu. Jadi tuan sekalian, kita kawan-kawan yang sama kocik-kocik ramai lagi lah sekampung. Ya, dan kita memang setiap kali raya kita akan baliklah ke kampung Batang Melaka, sebab keluarga ayah ramai, mak abang saudara ada lagi kan, sepupu sepapat ramai. Jadi tuan-tuan sekalian, ada salah seorang yang memang kawan saya daripada Kocik tuan sekalian. Dan abang saya sekarang tinggal di kampung Batang Melaka yang sulung. Maka tuan-tuan sekalian, abang saya cerita, dan saya tengoklah kawan abang saya tu, dan kawan saya juga saya kenal. Dia ni tuan sekalian, rumah dia tak jauh daripada rumah abang saya, jarak 3 buah rumah jiran lah kita kata. Dia ni mastermind dalam bab ekor tuan-tuan. Bab nombor ekor ni dia mastermind, ya? Sampai dia ada grup dia lah. Jadi bila dia ada grup dia ni tuan-tuan sekalian, kalau saya pergi rumah abang saya, dia nampak kita datang, kadang dia datang sebab kawan daripada Kocik. Dan kalau dia dengan kawan dia tuan-tuan, duduk depan kita ni, dia tahu kita ustaz. Tapi bagi dia, kau ustaz cara kau, aku cara aku, bagi dia gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, memang
beberapa kali lah kan, kadang-kadang depan kita dia sembang dengan kawan dia, semalam kau boleh tak, dia kata. Dia tanya kawan dia depan kita kan. Kan? Dan kadang-kadang kawan kata, Allah aku lupa sebut Allah pula tu. Allah aku lupa boleh. Kau jangan bimbang, aku boleh big small, dia kata. Jadi tuan-tuan, big small kita pun tak tahu apa benda big small ni. Kan? Jadi kita tanya big small, kita melayan dia tuan-tuan, bukan kita redha dengan apa yang dia buat. Ekornya Allah Taala laknat, haram judi. Kan? Tapi tuan-tuan, bila kita dengar dia cakap, kita nak ilmu jugalah. Big small ni apa benda kan? Dia pun terangkanlah, dia kata boleh big macam ni, boleh small, baru kita tahu ekornya ada big small tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payahlah tanya tau, kan? Tak mustahak benda tu. Cuma tuan-tuan sekalian, saya nak cerita tuan-tuan dan puan, Allah Taala kalau sayang ke seseorang itu ya. Kita melihat bagaimana kasih sayang Allah ni tuan-tuan. Kasih sayang Allah ni hebat, dia tak terputus. Asalkan pada orang yang pada seseorang tu kadang-kadang dalam hati kecil, ataupun kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf dia sebut khatir khair. Khatir khair ni satu bisikan dalaman yang sangat halus. Kan, dia satu bisikan dalaman tu dia halus sangat tuan-tuan. Kan, dia kata ish agak bila lah aku nak berubah, contoh. Kan, aku ni bukan tak nak berubah, tapi kan kawan keliling aku ni jenis-jenis yang wah. Mungkin belum sampai lagi masanya tuan-tuan sekalian. Jadi tuan, tiga tahun lepas, satu hari, satu orang kampung Batam Melaka tu, saya panggil dia Pak Long, saya kenal lah, dia meninggal. Jadi bila dia meninggal tuan sekalian, kawan saya yang jenis-jenis kaki ekor tuan sekalian, dia ni dalam bab berbuat kebajikan memang bab gali kubur tuan-tuan, bab gotong royong kek kubur ni memang dia 4-5 orang tuan-tuan, memang rajin sungguh. Jadi tuan sekalian, bila satu orang dalam kampung tu 3 tahun lepas dia meninggal, saya panggil dia Pak Long. Kan? Jadi bila dia meninggal, dia lah yang gali kubur ni, puak-puak kaki ekor ni. Jadi tuan-tuan, bila gali kubur jenazah dah nak masukkan dalam kubur tu, yang masuk dalam kubur untuk nak turunkan jenazah tuan-tuan, abang saya. Kemudian dia duduk tengah-tengah, kemudian seorang lagi waris si mati ni. Kemudian dah masukkan jenazah ni dalam lahat tuan-tuan dan sekalian. Bila dah masukkan dalam lahat, kan kita nak bubuh papan tu kan, papan lahat tu. Jadi kan mencangkung nak bubuh tu, nak betulkan, nak bagi ejas apa semua sekali. Tengah-tengah betulkan papan lahat tu, abang saya bersama dengan kawan yang kaki ekor sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, masa tu tanah kubur tu runtuh. Ni abang saya cerita A to Z ni. Tanah kubur tuan-tuan yang gali duk timbun tu runtuh, masuk dengan tanah yang tak kena mengena dikorek tu runtuh. Bila runtuh sekalian, terkambuhlah abang saya pun terkambuh samalah. Terjeritlah orang kata kubur ni sebab benda tu berlaku. Ya. Maka tuan-tuan sekalian, termasuklah dengan kawan yang kaki ekor ni terkambuh sama. Bila terkambuh sama, take time lah tuan-tuan dan puan nak keluarkan tu, take time lah kan, sebab tanah kubur runtuh sungguh. Abang saya cakap dengan saya, dia kata, ya Allah, abang ingat abang mati dah masa tu, dia kata, sebab tanah kubur tu terkambuh kan, runtuh kan. Lalu bila dah keluarkan kawan ni, bawa dia keluar tuan-tuan sekalian dalam keadaan dia macam tak bermayau. Bawa dia pimpin, dudukkan kat satu pokok, nak sandarkan dia sampailah habis ke bumi, habis talqin Pak Long ni. Lepas sekalian tengok dia duduk tersandar kat pokok ni, pandang berselorong tuan-tuan, tak pandang kiri kanan lah, pandang selorong ni, macam ternampak sesuatu. Lalu tuan-tuan sekalian, masa balik tu ambil dia, naikkan atas motor, buat hantar balik. Kan? Maka tuan sekalian, Masjid Batam Melaka tu Nazir, dia adik sepupu saya dulu, dan alhamdulillah tahun ni pun sama juga kan. Jadi tuan sekalian, lalu pagi-pagi besoknya bila adik sepupu saya pergi masjid tu, masa buka masjid sampai masjid ni, nampak seseorang di masjid, pintu tak buka, lampu tak buka, rupanya tuan yang kaki ekor ni tuan. Dia orang yang paling awal datang masjid pada hari tu, hari selepas dia ditimpa tanah runtuh dalam kubur sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, 4-5 minggu yang lepas saya ke rumah abang saya. Saya semayang lah asar dekat masjid rumah abang saya tu. Jadi tuan sekalian, bila semayang asar saya terjumpa dia, nampak tengok, masya-Allah, muka ni cukup jernih, janggut pun kalah janggut ustaz dah.
Kan? Jadi tuan sekalian, hari ni jangan sebut bab ekor kat dia, bertikam pun dia sanggup. Nak cerita tuan-tuan, Allah Ta'ala ni kan kalau dia sayang ke seseorang, dia nak pimpin, dia nak tolong, dia nak selamatkan daripada azab lepas mati, macam-macam cara yang Allah Ta'ala boleh buat. Bergantung kepada bagaimana hati seseorang yang tersembunyi, yang tidak ada siapa tahu melainkan Allah yang Maha tahu, yang kita sebut khatir khair, satu bisikan dalaman yang siapa pun tak tahu bisikan tu bisikan apa. Cuma dia tahu tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi kadang-kadang tuan kita nampak sejahat-jahat orang lah kita nampak. Kan kita nampak sejahat-jahat orang yang kita nampak. Kita jangan menghukum dia terus dalam kejahatan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita dalam ayat ni, ada orang yang memang jahat dia tuan-tuan, memang jahat dia tu dia berlakon baik. Ada orang yang memang jahat, dia tunjuk kejahatan dan sekalian dia tak kira depan siapa, memang dia lurus waktu. Kau cara hidup kau, aku cara hidup aku kan. Jadi aku nak main ekor tu aku, kau tak nak sebab kau ustaz. Ni tuan-tuan. Orang macam ni ada. Tapi kadang-kadang dalam bisikan hati dia, bisikan hati kecil tu ada sesuatu yang dia duk harap sangat ke Tuhan. Ya Allah, tolonglah aku satu hari. Maka tuan-tuan dan puan-puan tertolong dia. Ni orang yang kita kata terpilih. Tapi orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni orang yang tak terpilih. Orang yang dia dah berkawan dengan kita, dia dah campur dengan kita. Apa tujuan dia kawan? Tujuan dia berkawan ni kerana nak cari sesuatu yang disebut kelemahan yang ada kat kita sekalian sebagai manusia. Tetapi dalam Islam, Islam tu tak punya kelemahan. Cuma orang-orang Islam tu punya kelemahan. Orang-orang macam ni dia nak cari kelemahan orang Islam. Dia bukan nak cari kelemahan Islam. Orang-orang Islam punya kelemahan nak dicari. Untuk apa? Untuk dia nak jatuhkan kita, untuk dia nak hina kita, untuk dia nak buat sesuatu kepada kita. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang Islam, kita perlu sesuatu yang kita kata apa? Kita sebut istiqamah. Istiqamahnya apa tuan-tuan? Kita ni berdiri teguh, kita ni berpegang teguh. Kita ni tuan tetap tidak mengundur walaupun selangkah demi untuk agama kita. Walaupun siapa duduk depan kita, sama ada dia ni merayu kita atas sebab dunia ataupun dia bawa dunia ke depan kita tuan-tuan, tapi kita tetap dengan istiqamah kita pada jalan agama. Ini kekuatan kita dalam Islam. Tapi kadang-kadang sekalian kita ni tak punya kekuatan dalam Islam tu sendiri. Sebab apa? Sebabnya sekalian kita banyak benda yang dalam Islam ni kita masih ada pertikaian. Banyak benda yang dalam Islam ni kita tak faham. Banyak benda yang dalam Islam ni kita tak ambil tahu. Itu sebab kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma taghainal izzah bighairi ma a'azzanallahu bihi azallanallah. Kata Sayyidina Umar, kita ni telah diperteguhkan, kita ni kuat. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita ni hebat dengan sebab Islam. Maka barang siapa yang dia dengan Islam ni dia tak ambil kisah, tak ambil tahu, tak nak beramal, ya, tak nak berpegang sungguh-sungguh, maka kata Sayyidina Umar, niscaya Allah Ta'ala akan hina dia dengan sehina-hinanya. Itu punca tuan-tuan. Jadi kita berhadapan dengan orang yang keliling kita, kita tak tahu yang dia ni stand dia bagaimana, yang dia ni sikap dia bagaimana. Yang penting kita tu mesti ada keteguhan. Niscaya ada pertolongan ke Allah pada kita sebab keteguhan. Ini tuan-tuan, perlunya kita kepada mengaji, perlunya kita kepada beramal. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak beramal, kita takkan jumpa yang terbaik dalam Islam ni. Melainkan kita bila didatangi oleh orang-orang yang tak minat dengan Islam tuan, tapi minat nak jatuhkan Islam dengan cara dia, kita seronok dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Ini maksud daripada ayat yang Allah sebut ni. Dan kemudian Allah kata apa lagi dalam ayat yang ke-15? Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala itu membalas olok-olok mereka itu. Allah Ta'ala balas tuan. Olok-olok mereka itu Allah Ta'ala balas. Jadi sifat olok-olok orang-orang yang mengolok-olokkan kita ni, balasan Allah tu ada. Cuma kita lah tuan sekalian ni, tu sebab kita tuan sekalian bila pergaulan kita dengan sesama kita,
Yang penting keikhlasan. Yang kedua, kita mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Kita bergaul dengan siapa pun kita ikhlas. Ya. Yang kedua, tuan-tuan, kita mengharapkan pertolongan Allah every second. Setiap saat kita memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak ikhlas berkawan dengan orang, tidak akan ada pertolongan daripada Allah untuk kita. Kenapa Allah Ta'ala tolong kita? Sebab kita ikhlas. Lalu bila kita ikhlas, tuan-tuan, kita buat ni memang lillahi ta'ala. Orang nak buat apa, tuan-tuan, Allah Ta'ala maha membalas. Ini Allah Ta'ala nak cerita. Allah membalas olok-olokkan mereka itu, kata Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi kata Allah Ta'ala? Iaitu katanya lagi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim, dan memanjang ia akan umur mereka itu pada dalam kufur mereka itu, ya'mahun, yakni tercengang mereka itu, yakni bodoh, tiada dapat jalan agama yang betul. Jadi tuan-tuan sekalian, dia nak memperolok-olokkan kita, dia nak memain-mainkan kita. Kita ni tuan tak akan balas olok-olokkan orang atas kita. Kita tak ada sifat dendam. Itu sebab saya pesan kat tuan-tuan dan sekalian, bila kita orang agama, tuan, kita jangan sekali-kali ada dendam. Ya, kita tak puas hati dengan orang tu, jangan dendam. Jangan dendam, tuan. Dalam apa pun perbuatan dia kat kita, sama ada sabit dengan agama atau secara peribadi, tuan-tuan, jangan ada dendam. Sebab bila kita tak ada dendam, tuan sekalian, yang dah lopeh yang dia pernah buat kita dulu, kita lupakan semua. Allah Ta'ala sayang kat kita, tuan-tuan. Kita ingat, bila Allah sayang kat kita, tuan-tuan, agak-agak Allah biarkan kita dalam keadaan disukarkan oleh manusia yang nak membalas dendam kat kita atau yang tak berpuas hati pada kita, tak. Allah takkan biarkan, tuan-tuan. Sebab apa? Allah berfirman dalam satu ayat yang lain. Allah kata, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah kata pertolongan Allah kepada kamu ni, orang-orang yang beriman ni, sangat hampir. Allah kata, wahai Muhammad, wa basyiril mu'minin, beritahu tu ke orang beriman, inilah khabar gembira. Apa dia? Pertolongan Allah ke kita ni terlalu hampir. Allah nak tolong kita, tuan-tuan dan puan. Tapi kita jangan buat orang, jangan dendam ke orang, kita jangan buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab Allah kata, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah ni terlalu hampir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Allah Ta'ala nak tolong kita, macam-macam cara Allah Ta'ala maha berbuat. Hari ini, tuan-tuan sekalian, orang-orang yang kadang-kadang kita kata di kalangan orang Islam tu sendiri menjadi pemecah belah bagi sesama Islam. Saya bawa contoh, tolong faham apa yang saya nak bawa ni. Kan tuan-tuan dan sekalian, baru ni dalam bulan Januari ni, bermula Januari gitu kan. Jadi kita tahu negeri Perlis, tuan, memanglah dari segi kefahaman dia, dari segi cara dia beramal tak sama dengan kita. Kita kena ingat, ya, dari segi kefahaman dan cara beramal tak sama dengan kita. Apa yang kita amal hari ni banyak dia tak amal, dan dia kata bid'ah lan tak video lah. Yang penting kalau kita rasa benda tu betul, kita buat. Dan kalau kita rasa tak nak ikut dia, jangan ikut. Dan dia pun tak nak ikut kita, cukup. Jangan bermusuh. Ini tuan-tuan sekalian, kita bermusuh dari segi kata mengata. Kita nak hukum dia sebagai Wahabi lah, tak apilah, tuan-tuan. Itu dia. Tapi kita dengan cara kita. Bila saya cakap macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian, janganlah tuan-tuan kata, sejak bila lah ustaz ni jadi Wahabi. Tuan-tuan, orang ngaji pondok ni dia tak akan jadi Wahabi, tuan-tuan. Jangan pegang benda tu ya, orang ngaji pondok ni dia tak akan jadi Wahabi. Kan, sebab kita duk ngaji kitab-kitab tua ni, duk ngaji kitab-kitab lama ni, kita tak akan jadi Wahabi. Cuma kita hari ni nak beri satu penjelasan. Okey? Kalau kita kata dia Wahabi, lantak api dia, jangan ikut dia. Dan kita ikut cara yang kita faham dan kita belajar, yang kita pegang selama ni. Cuma masalah, tuan, hari ni kita gemar menghukum menurut mengikut emosional. Kan? Baru-baru ni, tuan sekalian, dalam bulan Disember sebelum Januari gitu, Perlis, tuan sekalian, dalam bahasa kasar dia pecat 25 orang imam. Tu bahasa kasar lah.
Dalam bahasa sopan, dia menamatkan jawatan 25 orang imam. Jadi tuan, kalau kita mengaji tasawuf kan, ulama-ulama tasawuf dia memandang berat kepada kalam yang terlafaz. Kan? Jadi kita tuan, orang-orang yang kita kata walaupun kita ni tak bertasawuf, tapi tolonglah jaga perkataan, sebab perkataan itu dia cukup tajam. Kan bila kita kata perlis pecat 25 orang imam, macam zalim pula perlis ni pecat imam pasal apa? Kan? Kita katalah dia menamatkan jawatan 25 orang imam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dia tamatkan jawatan 25 orang imam hari itu, sebelum Januari ni hari itu, jadi kita tengok dalam Facebook, dalam media sosial yang menghentam perlis ni, kau-kau punya tuan-tuan. Ada yang cakap mufti perlis ni patut letak jawatan. Ada yang kata pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perlis ni patut letak jawatan. Ada yang bercakap lagi tuan-tuan sekalian, dia kata apa, inilah dia kata kita kesian dekat ustaz-ustaz, dekat imam-imam yang ahli sunnah wal jamaah ni berada di bawah negeri Wahabi. Kita tuan-tuan bercakap dalam keadaan emosional. Kita dengan dia beza fahaman dan beza dari segi beramal. Kalau kita tak nak ikut dia sudah, tapi kita jangan hentam dia dengan emosional. Dia cara dia, kita cara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau di Perlis, tuan-tuan biasa pergi di Perlis. Di Perlis ni ada satu mahat besar, Mahat Tahfiz Imam Nawawi. Dan Matin. Jadi tuan sekalian, Mahat Tahfiz Imam Nawawi ni besar. Mudir dia Ustaz Yusaini tu, sahabat saya. Dan ada seorang dua ustaz yang mengajar dalam tu, memang kawan saya. Bila dia Perlis hari tu menamatkan jawatan 25 orang imam tu, kita bermain WhatsApp lah dengan kawan-kawan. Sebenarnya isu dia apa? Tu yang kita nak tahu. Adakah disebabkan dari soal fahaman yang boleh dipecat imam 25 orang ni, ditamatkan jawatan ni? Jadi tuan sekalian, isu soal fahaman tu kecil. Tapi isu yang besar, 3 benda tuan-tuan. 3 perkara yang menjadi fakta. Yang pertama tuan-tuan, masalah kualiti. Yang kedua, masalah umur. Yang ketiga, masalahnya telah tamat kontrak. Itu cerita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Masalah kualiti, masalah umur imam tu, dan masalah telah tamat kontrak. Kan hari ni imam by kontrak tuan-tuan. Kan? Ada imam 3 tahun, ada imam, ada yang by kontrak. Kan? Ada pula masalah umur. Jadi bila sebut masalah kualiti ni tuan-tuan sekalian, jom kita kongsi sama-sama. Bila sebut masalah kualiti, saya nak cerita ni kerana Allah. Tuan-tuan sekalian, Jumaat minggu pertama every month, setiap bulan. Okay? Every month, setiap bulan Jumaat minggu pertama, saya akan berkhutbah di Masjid Seksyen 19 Shah Alam. Every month, setiap bulan. Jadi bulan ni hari tu, bulan Januari ni, minggu pertama tu saya tak bertugas. Saya tak boleh nak pergi khutbah sebab mak saudara saya meninggal. Mak saudara saya meninggal di Felda Palung. Okay? Jadi tuan-tuan, dia meninggal pada hari Jumaat tu. Lepas subuh dia meninggal. Saya pun cutilah pada hari itu pergi ke Felda Palung. Kita ni tuan-tuan sekalian, orang yang kurang rehat dan lotih itu boleh tahan. Jadi tuan sekalian, kebiasaan lah tuan-tuan. Hari ni masjid semua canggih kan, dengan aircon dia, dengan selesa dia, bagai-bagai lah. Jadi kalau misalkan silap-silap hari bulan ketika khatib tu sedang berkhutbah, itulah waktu yang paling sedap lolap tuan-tuan. Kan? Bergantung kepada khatib tu khutbah. Betul tak betul? Kan? Kalau cara khatib tu khutbah tuan-tuan, yang memang macam daun-daun sayang sikit, insya-Allah leno kita. Sebab waktu tu waktu yang paling tambah pula kalau dapat dinding je tak. Kan dapat tiang ke apa. Yang bersandar jangan terasalah ni. Ni tak ada ngatur, ni contoh kan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pun nak pergi sebab mak saudara saya dikebumikan lepas Jumaat. Okey, lepas Jumaat. Maka tuan-tuan sekalian, lalu saya sembahyang Jumaat ke Masjid Felda tu. Kemudian khutbah. Memang waktu tu memang kita lotih kan.
Rasa nak lolap pun dia juga ni. Tapi bila khatib tu mula berkhutbah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak boleh lolap. Saya tak boleh lolap bukan sebab bersemangat dengan khatib tu berkhutbah, bukan. Saya tak boleh lolap sebab saya geram dengan khatib tu. Saya geram, tuan-tuan. Cakap kerana Allah. Bukan sebab bersemangat, sebab geram. Sebab apa saya geram? Tuan-tuan sekalian, hari ni khutbah semua baca teks, okey? Bila baca teks, bondo duduk depan mata. Alangkah baik tuan-tuan, sepatutnya sebelum khutbah disampaikan, untuk kita nak menyampaikan depan 2-3 ratus orang yang semayang tuan masa tu, mestilah yang pertama dengan semangat, dengan betulnya sebutan, sama ada yang sabit dengan bahasa Arab atau hadis atau Quran. Kemudian cara penyampaian, itu yang kita sebut kualiti. Maka tuan-tuan, imam tu saya rasa dalam 40-an akhir, mungkin 50-an awal, muda lagi kan, mungkin 40-an lah tuan, saya rasa tu peringkat dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia baca khutbah, dia baca pakai teks, sesuatu yang sabit dengan bahasa Arab dalam khutbah tu, banyak dia baca tak betul. Baris dia lari. Dan ni bondo duduk depan mata ni, dalam keadaan tergagap-gagap, baca pun tak betul. Kita tuan-tuan sekalian, bahasa Arab kita tahulah sepatah dua. Kau orang beri kita Arab, insya-Allah bolehlah kita tolong terjemah. Kau orang nak cakap Arab, insya-Allah bolehlah sepatah dua. Kita tahulah tuan-tuan. Jadi bila dia baca bahasa Arab, kita kata. Kemudian dia baca Quran dan sekalian pun macam tu juga salah. Tompek yang tak boleh berhenti, dia berhenti. Cara dia baca Quran tu bukan satu persembahan yang cantik. Jadi bila saya geram sekalian, tak boleh lolapnya sebab geram. Sampai kan saya terasa apa, saya kata, ya Allah, rasa aku nak bangun, suruh dia turun, aku nak naik pula ni. Kan? Rasa macam tu kan. Nak cerita ni. Okey, tak apalah. Habis khutbah. Habis khutbah sembahyang Jumaat. Nak cerita ni, lillahi ta'ala, bukan saya nak buat cerita. Ni dalam rumah Allah. Sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat ni habis sembahyang sekalian, dia pun baca doa. Memuji Allah, selawat pada Nabi SAW. Makmum termasuk kita mestilah mengaminkan sebab doa, tak? Ya. Jadi sekalian dia pun baca doa. Maka doa yang dibaca, yang diharapkan oleh makmum dan yang diaminkan oleh makmum, tuan, doa yang dibaca cuma satu ya tuan-tuan. Satu ya, itu Allahumma a'inni, untuk seorang pula, bukan untuk ramai. Satu ya doa dia ulang 3 kali, tapi untuk seorang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Diulang lagi. Allahumma a'inni. A'inni tu saya. A'inna tu kami. Kalau tak reti tuan-tuan, mengajilah. Refer lah dulu pada mana-mana ustaz ni, tolong ni, betul tak saya nak baca doa, saya ni nak jadi imam. Tawaduklah sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu dia baca Allahumma a'inni, lepas tu dia tak baca doa, dia baca apa? Dia baca amalan. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un ila akhir. Kan? Dia baca amalan, 1-2 amalan lagi yang bukan doa. Disebutkan oleh Sulaiman bin Mansur tuan-tuan di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Seseorang yang menjadi imam, yang memimpin akan makmumnya, yang diharapkan akan doa daripadanya, lalu tidak dipersembahkan suatu doa untuk diaminkan oleh makmumnya, dia baca doa untuk dia sendiri, maka imam itu adalah imam yang zalim dan imam yang lalai. Jadi tuan-tuan, kita nak sebut kualiti. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kira lah peringkat umur berapa pun jadi imam, tapi kualiti.
Yang paling mustahak itu. Jadi ni kualiti tak ada. Umum 40-an tak muda lagi. Kualiti tak ada. Ini yang Perlis pandang. Dia pandang dia nak upgrade kan di setiap masjid di bawah jajahan negeri itu supaya orang yang ikut menjadi makmum ni seronok imam yang diikut. Ini masalah. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi yang merantuk-ngantukkan ni, yang mau nak memecah belahkan antara kita dengan Perlis ni siapa? Ni orang dalam media sosial. Perlis tu pun orang Islam, kita pun orang Islam. Soal fahaman dia, kita kau baju Wahabi dan takfir dia. Kita jangan ikut dia. Soal fahaman kita ikut kita. Jangan kita nak bergaduh disebabkan soal fahaman. Dia dalam satu negara dengan kita. Sultan mengiktiraf apa yang dibuat oleh negeri, sultan yang melantik mufti yang duk ada, sultan yang melantik jabatan agama yang duk ada. Okey. Fine. Kita ikut cara kita, dia ikut cara kita. Kenapa mesti bergaduh? Ini tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan clear ke tak clear ni? Jangan tengok saya semacam. Kita cakap pondok yang botu ni tuan sekalian. Sebab ni puncak pergaduhan. Pergaduhan tu yang menyebabkan kita bergaduh ni orang-orang jahil duduk tengah-tengah ni. Oh, dia kata Wahabi ni, dia kata sesat, itulah itu. Tuan-tuan, apalah kita nyosek orang pula. Kita mengaji kitab, dia pun mengaji kitab. Dia tak mengaji kitab yang kita mengaji lah takfir dia. Tapi jangan nyosekkan dia. Dia pun bertuhankan Allah. Ini tuan-tuan sekalian. Kalau dia sosek, tuan dah lama je terkeluar daripada Malaysia lah. Tuan jangan ikut dia, itu je. Kita ikut kita. Dia kata salawat tu haram pula, takfir dia lah. Memanglah tuan-tuan sekalian. Bulan seboleh hari tu saya khutbah dekat masjid Seksyen 19 nak cerita kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, imam masjid tu budak muda. Itu first time saya tengok imam jemputan masih jadi imam, hafiz Quran lah kan. Jadi masa doa tu dia baca lah salawat tu panjang sikit dalam doa tu. Jadi sekalian habis-habis sembahyang bagai ni nak balik. Bila nak balik sekalian, tiba-tiba saya dah sampai dah nak turun tangga tu dah. Tiba-tiba ada seseorang datang, dia kata ustaz, dia kata imam nak jumpa ustaz jap, imam yang muda jadi imam tadi. Ni nak cerita ni kerana Allah tuan. Jadi tak apalah, saya pun pergi dan sekalian imam ni sedang duduk dengan seseorang yang saya tak tahu siapa. Nampak orang tu educated lah, okay? Dia pun persilakan saya duduk. Saya pun duduklah tuan-tuan. Bila saya dah duduk, dia kata ustaz, dia kata minta maaf, dia kata ni saya nak tegur imam ni. Oi, direct dia cakap kan. Direct dia cakap. Saya kata ada masalah apa? Saya kata ni saya nak tegur imam. Ni selawat yang dia baca lepas semayang tadi tu, dia kata selawat tu tak boleh dibaca. Selawat tu bila baca jadi syirik. Oi tuan-tuan, ini fahaman cara Perlis kan. Sebab dia sebutlah, dia sembang dengan beberapa orang doktor, dia sebutlah kan. Ni fahaman cara Perlis lah. Jadi bila dia cakap pasal selawat yang dibaca tu syirik, saya kata syirik tang mana baca selawat? Saya kata nak bacalah, tak nak baca sudah. Tapi baca selawat tu bagus, saya cakap. Jadi dia pun sebutlah nama 2-3 orang doktor yang dia biasa duduk. Dia kata selawat ni tak boleh baca lepas semayang. Selawat ni memang tak boleh baca sebab dia boleh bawa kepada syirik. Selawat apa? Selawat tafrijiyah. Dia pergi khabar benda tu syirik. Bila dia khabar syirik, memanglah kan kita ni darah hang jebat tu ada kat sikit ni. Kan mula kita nak gorab ni kan. Jadi sekalian sampai saya cakap dengan dia, saya kata Syekh, entah pergi ngaji pondok lah Syekh. Saya sampai cakap macam tu kat dia. Pergi menghadap kitab dengan tok-tok guru, orang tua-tua ni. Jangan mudah nak syirikkan apa yang kita amal. Kalau entah tak nak amal sudah. Bila dia sebut syirik dan saya dah duduk, saya terus bangun balik. Goram lah tuan. Daripada kita tumbuk tentang pasal kan ni. Kan kita goram jugalah ni. Kan? Jadi sekalian, dia pun nak minta nombor telefon saya tak bagi. Dia minta nombor telefon imam ni, imam pun tak bagi. Jadi kami tinggalkan dia macam tu. Ini fahaman tu lah tuan-tuan. Lah tapi dia lah, cuma kita geram lah kalau dia kata apa yang kita buat itu syirik. Jadi golongan-golongan ni ada golongannya ekstremis. Dalam bab apa yang kita amal dipersalahkan.
Dan kita tak menyalahkan dia bila tak beramal. Dia tak nak buat talqin kubur, dia tak nak buat tahlil kubur, dia tak nak buat baca Yasin malam Jumaat lah, tapi dia lah. Kita tak kata apa yang kita buat dia tak nak buat tu dia sesat tak. Tapi jangan dia menyalahkan apa yang kita buat. Jadi yang menyalahkan ni golongan-golongan yang dia faham sikit tapi nak cerita banyak. Tu sebab saya cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan, faham agama ni biar faham betul. Bila faham betul tuan, kita cerita tu sikit dan betul. Cerita tu dengan fakta, cerita tu dengan hujah. Jangan kita faham sikit dan cerita banyak. Ini yang sosek lagi menyosekkan ni. Dia begitu. Jadi golongan-golongan yang macam ni lah kita bimbang. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Sahal bin Abdullah At-Tusturi, seorang ulama hebat. Satu hari dia panggil anak-anak dia tuan-tuan. Dia panggil anak-anak dia duduk keliling dia. Dia kata anak-anak ayah, dia kata ayah nak pesan 3 perkara. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Yang pertama sekali dia kata, besok kalau kau nampak ayah ni dah nazak. Kata Sahal bin Abdullah, kalau kau tengok ayah dah nazak, hampir mati, kau orang tak payah ajar mengucap ke ayah. Kata Sahal bin Abdullah, kau orang tak payah ajar mengucap ke ayah kalimah la ilaha illallah, tak payah ajar. Jadi tuan-tuan sekalian, anak dia tu jadi heran. Jadi heran sebab apa yang Nabi SAW ajar. Mana-mana orang yang hampir mati ni kan, bisikkan di telinga dia kalimah la ilaha illallah. Tiba-tiba Sahal ni bercakap dekat anak dia. Dia kata kalau kau tengok ayah ni hampir nazak, kau orang tak payah ajar mengucap, tak payah ajar kalimah syahadah ni. Maka tuan-tuan dan sekalian, bila anak dia heran, anak dia tanyalah. Dia kata sebab apa ayah, dia kata. Maka apa kata Sahal bin Abdullah? Dia kata sebab, dia kata di sepanjang kehidupan ayah ni, every second, dia kata setiap saat ayah tak pernah tertinggal zikir-zikir yang maksur ni. Zikir yang maksurnya apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah, kalimah subhanallah, kalimah alhamdulillah, dia tak pernah tertinggal. Maka tuan-tuan sekalian, sememangnya dalam riwayat ketika dia sedang nazak yang hampir mati itu, anak dia ceritakan, maka tuan-tuan, anak dia memang tak ajar pun dia mengucap sebab kalimah tu sentiasa di mulut dia. Jadi tuan, adakah Sahal bin Abdullah ni pesan kepada kita, cakap kepada anak-anak dia supaya anak-anak dia pun tak perlu diajar ketika nak mati besok ni? Tak, untuk diri dia. Amalan tu, apa yang dia buat, apa yang dia cakap untuk diri dia. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi bila untuk diri dia, kerana dia meyakini dengan amalan yang dia buat ini tuan sekalian, bagi penyelamat diri dia di saat dia nak mati. Penyelamat bagi kita malam ni masing-masing kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan banyak baca Quran, mungkin Quran sebagai penyelamat kita. Kita banyak sedekah penyelamat kita. Kita berbuat baik sesama kita ni, berbuat baik ni penyelamat kita. Sahal bin Abdullah ni penyelamat dia zikir yang maksur. Sehingga kan di saat-saat dia hampir mati, tak terputus kalam zikir tu walaupun sesaat. Sebab every second sepanjang kehidupan dia itu, Allah Ta'ala tolong dengan sebab itu. Itu dia. Tapi adakah dia berpesan untuk semua orang? Tak, untuk diri dia. Ni amalan. Itu satu. Yang kedua, kata Sahal bin Abdullah, dia kata, wahai anakku, dia kata, ayah nak pesan lagi, dia cakap, setiap pagi sebelum terbit matahari, kata Sahal bin Abdullah ni, sebelum terbit matahari setiap pagi, kau jangan tinggal minta 2 perkara ni daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, kata Sahal bin Abdullah, yang pertama kau minta mati yang baik. Yang kedua, kau minta hidup yang baik. Kenapa pula mati yang baik? Mati pula jadi minta dulu hidup kemudian. Sebab mati ni anytime, hidup ni kita memang sedang hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita mati, dan mati ni anytime, tak tahu sampai bila, tak tahu waktu dia, bersedialah dengan suatu permintaan untuk mati tuan, apa dia? Minta mati yang baik.
Maka tak kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia kata kau minta mati yang baik dan kau minta hidup yang baik sebelum terbit matahari every day, setiap hari. Dua benda ni kau jangan tinggal, kata Sahal ke anak dia, jangan tinggal. Supaya Allah Ta'ala kalau matikan kau pada hari itu, mati kau baik. Dan kalau Allah Ta'ala hidupkan kau pada hari itu dan terus hidup kau hidup yang baik, kau kena minta benda ni dan jangan tinggal. Dan yang ketiga kata Sahal bin Abdullah, tidak terbit matahari setiap pagi dan kau memulakan langkah engkau, maka sebaik-baik langkah engkau melangkah adalah langkah ilmu dan beramal, kata Sahal. Sebaik-baik langkah engkau melangkah every day, setiap hari tuan. Kita melangkah pi kerja, kita melangkah pi buat apa pun sekalian, sebaik-baik langkah adalah langkah ilmu. Mulakan langkah tu dengan ilmu dan mulakan langkah tu untuk beramal. Niscaya selamat dunia dan akhirat kau, kata Sahal bin Abdullah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kadang-kadang amalan yang kita buat ni, amalan daripada para ulama yang tak diperakui oleh golongan yang kita kata ekstremis, hanya berpegang kepada menyatakan hadis, dan hadis yang dipegang pula nak yang sahih. Lantak pi dia. Kita beramal dengan para ulama. Ulama ni siapa tuan-tuan? Ulama ni seperti bintang yang dia petunjuk bagi kita. Dia tu terang buat kita. Jadi jangan nafikan. Jadi tuan, golongan yang menafikan ni golongan yang cetek akalnya dan cetek ilmunya. Bila dia cetek akal, cetek ilmu, dia yang menjadi pemecah belah antara kita dengan pihak yang lain. Sebenarnya dia yang jadi pemecah belah. Inilah golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang kita baca ni, golongan pemecah belah ni. Maka tuan, tipuan yang dia nak buat kat kita pula ikhlas dengan dia. Dia ingat dia boleh menembusi diri kita. Selama mana kita ikhlas dan selama mana kita berilmu dan selama mana kita beramal, orang-orang macam ni tuan-tuan sekalian, dia takkan boleh menembusi kita. Yakinlah dengan Allah tuan-tuan. Allah akan beri kepada kita kekuatan nak berhadapan dengan orang macam ni, dan Allah akan tolong kita menjauhkan orang macam ni daripada kita. Yang penting itu ya saya cakap. Kita kena ikhlas, kita kena berilmu dan kita kena beramal. Serah ke Allah Ta'ala. Ini. Itu sebab Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan tercenganglah mereka itu, kata Allah. Ya ini bodoh, tiada dapat jalan agama yang betul. Akhirnya orang-orang macam ni sekalian, dia rosak diri dia sendiri. Dia gitu. Itu dia tuan-tuan. Dan kemudian katanya lagi, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda wallahu alam. Kita berhenti kat situ, insya-Allah bulan depan kita masuk ayat yang ke-16. Kita berhenti kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.